Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua follower-follower Tuan Nizam Malik. Seperti biasa, setiap hari Rabu kita akan bersiaran di FB page Tuan Nizam Malik untuk program wajib saya iaitu Pit Stop Saham. Alright. Saya mengucapkan selamat datang kepada follower-follower kita untuk bersama-sama dengan saya sesi live pada petang ini. Okey, hari ini hari Rabu bersamaan dengan 27 Disember 2023 dan kita bersiaran seperti biasa pada pukul 3 petang. Alright. Saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Tuan Hakim, merupakan personal trainer di Well Academy ini, okey, di mana saya akan membantu dan juga membimbing kepada student-student dan juga bakal newbie yang akan join kelas kita dalam program Premier Saham Mastery. Jadi sayalah trainer di sini yang akan membantu, membimbing, mendidik, okey, bakal student kita maupun newbie di luar sana yang join kita punya program. Alright. So, boleh panggil saya Tuan Hakim. Okey, sebelum kita nak pergi mengulas sesi pit stop pada petang ni, saya mahukan maklum balas daripada follower kita sama ada dapat mendengar suara saya dengan jelas dan dapat melihat saya dengan baik. Boleh komen jelas. Kita nak tengok feedback sama ada line internet kita okey ataupun tidak. Okey, sementara itu saya mengucapkan selamat datang kepada mereka seperti Marison Joshua, Jejuri Fuad, alright. Okey, Saiful Bahari, John Guek, and then the last one Noriha Amran. Terima kasih kerana bersama-sama dengan saya untuk sesi live seperti biasa setiap hari Rabu, okey, dalam program Pit Stop Saham. Alright. Okey, terima kasih kepada mereka yang memberi maklum balas jelas, bermakna suara saya dapat didengar dengan baik dan saya dapat bersiaran dengan jelas. Okey. Untuk untuk saya menerangkan dengan kepada follower kita, program Pit Stop Saham ni adalah satu program yang dikonstruk oleh Well Academy dengan tujuan untuk membantu dan juga membimbing follower-follower di luar sana maupun newbie ataupun student-student kita, bakal student-student kita untuk mereka lebih berani dan juga yakin dalam melibatkan diri di Bursa Malaysia. Jadi Pit Stop Saham ni dia adalah satu program yang mana kami konstruk dia adalah untuk berhenti sebentar dan perhatikan kesilapan-kesilapan yang pernah anda lakukan sebelum anda memecut lebih laju dalam saham. Kita mengaitkan satu kisah analogi lah bila kita memandu kereta F1. Ni kita menggambarkan diri kita memandu kereta F1 kan. Bila kita sedang memecut, okey, ada satu masa kita akan berhenti seketika, masuk kat dalam dia punya bengkel dan kita akan buat check and balance, sama ada tayar perlu ditukar ke, minyak perlu ditambah ataupun maintenance dekat situ kan, skru yang longgar ke perlu dibaik semula supaya bila kita meneruskan perlumbaan tu kita dapat berlumba dengan lebih baik dan dapat pecut dengan lebih laju. Jadi kan kepada newbie ataupun student-student, bakal student kita, saya ingin mengaitkan analogi ini apabila kita sedang membuat trading. Ada satu masa kita akan mengalami kerugian dan juga kerugian. Kita mengalami satu perasaan down kan. Jadi dekat sini, itulah tujuannya Pit Stop Saham ini dibangunkan adalah untuk membimbing kita berhenti seketika dan kita muhasabah diri kita, membuat penambahbaikan. Okay, untuk apa? Untuk kita mencari kelemahan-kelemahan dan kita membuat pembaikan kelemahan tersebut supaya kita lebih baik pada masa hadapan dengan peluang-peluang yang sentiasa dihidangkan oleh Bursa Malaysia. Alright, okay. Sebelum saya nak pergi dengan lebih mendalam topik kita pada petang ini, okey, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada follower-follower kita kerana dapat memberi komitmen yang baik untuk bersama-sama dengan saya sesi live pada petang ini. Tajuknya adalah bila nak tekan butang
buy dan sell. Okey, mungkin ada dalam kalangan anda yang sedang bekerja, okey, yang sedang melakukan sesuatu, okey, mencuri masa sekejap untuk bersama-sama dengan saya sesi live pada petang ini demi mendapat sesuatu ilmu yang berguna kepada diri kita sendiri untuk kita manfaatkan pada masa hadapan, insya-Allah. Jadi dekat sini, jika apa yang saya kongsikan ini buat masa ini memberi nilai tambah kepada diri sendiri maupun pada orang lain, mungkin anda boleh klik butang share, okey, dan mana tahu orang lain juga, kawan-kawan kita juga yang mana perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada mereka dan dapat menambah nilai kepada mereka untuk melibatkan diri dalam Bursa Malaysia. Mana tahu mungkin esok, mungkin suatu hari nanti kan. Alright. Jadi anda boleh tekan butang share untuk memberi nilai tambah dan juga manfaat kepada kawan-kawan anda. Kepada mereka yang baru saja join untuk sesi live pada petang ini di bawah program Pit Stop Saham, saya mengucapkan selamat datang dan juga tahniah kepada diri anda kerana anda berjaya memberi komitmen kepada diri anda untuk bersama-sama dengan saya dalam sesi live Pit Stop Saham pada petang ini dengan tajuk Bila Nak Tekan Butang Buy dan Sell. Okey, sementara itu saya mungkin boleh mengucapkan selamat datang kepada mereka yang baru saja dengan join live saya, iaitu siapa ni? Wali Halim, Zita Lin, Farhan Azman, Rizwan Nisa Nuha, Che Hussein, Aniza Junoh, Abu Hanifah, Nasir Mahmud, Din Musa, okey, dan lain-lain yang saya tak sebutkan sini sebab ramai yang masuk kita punya sesi live pada petang ini. Okey, siapa yang dekat sini masih newbie, mungkin anda boleh komen dekat sini newbie. Sebelum itu kan, sesi live kita pada minggu lepas di mana tajuk kita adalah newbie kena buat 3 perkara ini. Okey, saya nak ucapkan amat terima kasih kepada Puan Indah yang berada di Sarawak, tak silap saya, kerana dia mengambil satu tindakan yang drastik untuk join saya punya program iaitu Newbie Saham Must Feel Live Event pada 3 Februari 2024. Dia dah kata dengan saya, dia dah beli tiket, dia dah buat preparation untuk datang ke negeri Johor ni 2 bulan lagi. Jadi kepada mereka yang newbie dekat sini, mungkin anda boleh komen dekat bawah ni, saya newbie, supaya mudah sebab saya nak identify kepada mereka yang newbie di mana di akhir live saya di akhir live saya ini saya dapat mengenal pasti mereka yang newbie dan saya boleh bantu mereka untuk membuat tindakan yang lebih baik ataupun efficient action pada masa akan datang. Okey. Okey. Tidak ada yang komen saya newbie. Maknanya dekat sini. Okey, Zakaria MDDOM. Nak sebut apa ni? Muhammad Dom ni macam tu ya. Zakaria MD Dom ni. Alright, so kepada mereka khususnya yang newbie, saya mengharapkan anda dapat mengikuti live saya khususnya newbie sehingga habis saya punya live kerana ada sesuatu yang saya ingin tawarkan kepada mereka. Okey, Rahizam Rahmat newbie. Okey, Rizwan Nisa, saya nak belajar. Thank you konsep ilmu setiap minggu. Ya, terima kasih. Sama-sama saya ucapkan kepada Tuan Rizwan kerana follow saya punya sesi live pada setiap minggu. John Guak, alright. Thank you so much kepada mereka yang newbie. Kepada newbie, saya harap anda dapat mengikuti saya punya sesi live pada petang ini sehingga habis. Okey, ada sesuatu yang saya ingin tawarkan kepada anda. Okey, tajuk kita pada petang ini adalah bila nak tekan butang buy dan sell. Baik ya? Kalau minggu lepas saya memang banyak dengan batuk. So kali ni untuk live pada minggu ni alhamdulillah more better, makin sihat. Okey. So siapa ni lagi? Aku sedang berhad newbie. Okey, Noriha Amran newbie juga. Tadi saya sebut newbie. Sorry lah, pronunciation saya salah. Okey, newbie ya. Okey. Siapa yang dekat sini, okey, kalau newbie tu dah memang this is a first time exposure lah kepada mereka yang dah ada CDS account. Siapa yang kat sini masih lagi
tak tahu nak tentang CDS account ni, platform CDS account, dan bila nak tekan butang buy dan sell. Kepada mereka yang dah ada account CDS, mungkin boleh komen dekat bawah ni, okey, yang masih tak tahu okey tentang CDS account dan tak tahu nak tekan butang buy and sell. Okey, boleh tekan, okey, boleh komen saya tak tahu. Ada tak di antara follower kita pada petang ini yang ada CDS account tapi tak tahu nak tekan butang buy dan juga butang sell? Saya tak tahu. John Guak, tuan student yang dah ada, John Guak, you dah ada CDS account ke belum? Sam Syasiah, saya tak tahu. Okey, nampak tak? Ramai yang sudah mula memberi respon kepada saya bahawa mereka kadang-kadang ada CDS account tetapi tak tahu lagi nak menggunakan CDS tu, nak tekan butang buy and sell, nak tengok maklumat-maklumat yang penting sahaja dekat dalam CDS account kan. Jadi itu pentingnya pada petang ini, di mana saya akan mengulaskan bila nak tekan butang buy dan juga sell. Dah ada, masih takut nak tekan, takut salah. John Guak, kalau tak keberatan, boleh tak beritahu dengan saya, you dah berguru dengan mana-mana guru ke ataupun masih lagi sedang mencari guru? John Guak, mungkin boleh bagi respon kepada saya, sudah ada pergi mana-mana kelas ke ataupun sedang mencari? Jadi tajuk kita pada petang ini adalah bila nak tekan butang Tuan Yusri. Oh, okey, sedang mencari. Sedang mencari. Okey. John Guak, kalau John Guak bakal untuk join kita punya program Premier Saham Mastery, setiap 2 minggu Tuan Yusri akan membuat satu sesi webinar di mana setiap bulan ada 2 kali. Okey, di mana Tuan Yusri akan berkongsi tentang bagaimana nak membuka account CDS account, bagaimana kita nak menggunakan CDS account, apa information yang perlu kita lihat dalam CDS account tersebut. Jadi kalau John Guan, kalau tuan join kita punya kelas iaitu Premier Saham Mastery, okey, tuan memang akan di-guide dalam sesi bi-weekly oleh Tuan Yusri untuk Tuan Yusri memberi penerangan setiap 2 minggu berterusan. Okey, sampai bila-bila, di mana Tuan Yusri akan menerangkan bagaimana penggunaan CDS account, nak tekan butang buy, nak tekan butang sell. Kita nak tengok apa information yang ada dekat dalam tu yang berguna untuk kita. Okey. Okey, jadi tajuk kita pada petang ini adalah bila nak tekan butang buy dan juga butang sell. Okey. Saya nak sharekan satu pengalaman saya lah. Masa mula-mula dulu saya melibatkan diri, menceburkan diri dalam bidang pelaburan di Bursa Malaysia ni, stock market ni. Saya adalah orang Ipoh dan saya memang menetap di sana. Okay? Saya graduate tahun 2014 bulan September. Jadi di antara penghujung tahun 2014 dan juga pertengahan tahun 2015 saya dah buka CDS account. Okey, M+ di M+ di Ipoh branch. Jadi bila saya membuka CDS account, okey, masa tu saya tak menggunakan telefon untuk melihat
CDS account, saya menggunakan laptop. Sebab masa tu saya fresh graduate, saya banyak menggunakan laptop untuk membuat sesuatu kerja. Jadi bila saya duduk dekat Melaka Security tu, Ipoh branch, okey, kali pertama saya buka, ada seorang Cina depan saya ni, apek tua ni kan. Saya tak tahu apa yang saya nak tengok sebab terlalu banyak sangat information yang ada dekat depan mata saya, yang berkelip-kelip kan, kejap kuning, kejap merah, kejap hijau. Jadi saya tak tahu apa yang saya nak lihat. Jadi di situ pengalaman saya bila saya bertanya dengan apek Cina tu kan. Masa tu saya menggunakan laptop. Jadi dia kata, awak cuma tengok yang ini, awak hanya tengok yang sini. Jadi lama kelamaan saya beranikan diri saya untuk bertanya dengan owner branch Ipoh tu, Mr. Yong kot saya rasa. Jadi dia akan tolong saya dengan tengok saya, okey Hakim, bila you buka CDS account ni, okey, ini butang buy, ini butang sell. Yang ini adalah untuk masukkan amount yang kita mahukan, unit, kemudian harga yang kita nak beli, kemudian confirmation, masukkan dia punya password, and then confirm untuk buy ataupun untuk sell. Jadi pengalaman saya dekat situ kan, dalam masa 6 bulan duduk dekat dekat office Melaka Security tu, M+ untuk Ipoh branch, dalam keadaan yang gelap kan. Gelap lah sebab masa tu tak ramai pun yang nak buka CDS account kan. Duduk dekat situ sebab ada aircon, ada internet percuma. Jadi saya gunakan semua facilities tu dengan semaksimum yang mungkin, sehinggalah saya mencapai satu tahap kefahaman yang saya rasa cukup untuk saya tahu bila saya membuka platform CDS account tu. Jadi CDS account pertama saya adalah M+. Okey. Jadi kan sebelum saya nak pergi kita punya penerangan yang lebih lanjut tentang tajuk kita pada petang ini, saya nak ucapkan terima kasih dan juga selamat datang kepada mereka yang baru saja join kita punya sesi live, iaitu Encik Roslan Jaafar, Muhammad Hafiz, Rahman Arifin, Sofia Stani Shulus, Saji Ismail, Arin Anilza dan lain-lain lagi yang baru saja join kita punya sesi live pada petang ini. Terima kasih saya ucapkan. Jadi kan itulah pengalaman saya bila saya kali pertama membuka CDS account kan. Duduk dekat dalam satu bilik ruang pejabat dekat Melaka Security tu, okey. Daripada hari pertama keliru, tak tahu nak tengok apa, nak buat apa dengan platform ni, sehingga saya dibantu oleh seorang apek Cina ni dan juga owner untuk Melaka Security branch Ipoh ni kan, membantu saya tengok nak buat apa, sehinggalah saya mencapai satu tahap kefahaman informasi yang saya perlukan. Dia adalah satu proses ya, tuan-tuan dan puan-puan, dia adalah satu proses untuk kita memahami CDS account ni. Dia bukan kita buka CDS account, buka dan kemudian kita boleh trade. Okay, kita ada satu proses tempoh masa untuk kita memahami apa yang kita mahukan, maklumat-maklumat yang ada dekat dalam CDS account tersebut. Okey. Jadi kita ada 3 poin pada petang ini di bawah tajuk bila nak tekan butang buy dan sell. Okey. Poin pertama, buat kajian saham sebelum beli apa-apa saham. Bila kita nak menekan butang buy tu, butang sell tu, perkara pertama yang perlu saya buat adalah kajian saham sebelum saya nak membeli apa-apa saham. Jadi dekat sini kan penting sebelum kita membuat keputusan untuk membeli mahupun menjual, okey, adalah penting untuk kita membuat kajian saham dan kita membuat trading plan. Kerana
Trading plan ni adalah satu perancangan kita di mana kita nak membeli, di mana kita nak menjual, di mana kita nak cut loss jika berlaku penurunan harga. Okey, siapa yang menentukan untuk kita membuat kajian saham ni ataupun trading plan adalah diri kita sendiri yang akan menentukan kita punya target untuk profit dan juga cut loss jika berlaku harga dan bilakah waktu yang terbaik untuk entry price. Jadi apabila kita dah membuat satu kajian saham yang baik berdasarkan ilmu yang kita ada, pengalaman yang kita ada, itulah waktu yang terbaik untuk bila kita nak tekan butang buy ataupun sell. Faham tak? Jadi poin pertama kita ni, bila buat kajian saham sebelum membeli apa-apa saham. Jadi apa yang kita nak buat di bawah tajuk ini? Okey. Okey. Mengikut pengalaman saya, okey, saya percaya orang lain yang dah ada pengalaman dalam membuat trading di Bursa Malaysia, mereka akan membuat kajian saham dari dua sudut, iaitu fundamental, fundamental analysis dan technical So, di bawah kajian saham memadai untuk kita membuat kajian fundamental analysis dan juga technical analysis. Mungkin ada dalam kalangan anda yang bercakap, poin ini saja ke? Asyik-asyik poin ini saja ke? Kerana itu saya ingin memaklumkan, yes, untuk saya fundamental analysis dan technical analysis adalah dua indikator wajib untuk saya membuat kajian saham sebelum saya membeli apa-apa saham yang disenaraikan di Bursa Malaysia. Okey. Di bawah tajuk fundamental analysis dan juga technical analysis, apakah kriteria yang perlu kita mengambil peran ataupun kita nak tengok consideration, okey, ataupun penilaian yang perlu kita buat sebelum kita membeli. Okey. Okay. 8 tahun saya menceburkan diri dalam bidang pelaburan Bursa Malaysia ni. Okey, fundamental analysis tak pernah lari dalam kajian saya. Okey, bermakna walaupun kita sentiasa mengulang perkara yang sama, itu membuktikan bahawa indikator ini sangat penting untuk kita pertimbangkan sebelum kita menekan bila nak membeli maupun menjual. Jadi di bawah tajuk fundamental analysis ni, okey, kita akan melihat, okey, satu, kita akan tengok dia quarter report. Okey, quarter report ni apa yang kita nak tengok? Okey, kita nak tengok dia punya net sale, okey, ataupun revenue dia. Okey, revenue dia mestilah, okey, pertama, revenue dia mestilah, okey, positif. Ada untung. Ya. Okey, ada keuntungan. Okey, profit meningkat. Jadi
bila kita membuat kajian di bawah tajuk Fundamental Analysis, kita akan melihat quarter report, di mana quarter report ni kita akan tengok revenue dia setiap 3 bulan sekali, di mana revenue dia adalah positif, okey, ada keuntungan dan juga profit dia meningkat. Itu ciri-ciri indikator yang kita nak lihat bawah tajuk Fundamental Analysis. Okey, di mana di bawah Fundamental Analysis kita tengok quarter report, okey, dan quarter report tersebut mempunyai revenue yang positif, ada keuntungan dan juga profit yang meningkat. Okey. Kedua, kita akan tengok annual report. Masih perkara yang bersama juga, iaitu kita melihat revenue dia. Okey, revenue dia positif, okey. Kemudian setiap tahun, okey, setiap tahun profit meningkat. Ini adalah ciri-ciri yang perlu kita lihat sebelum kita nak membeli sesuatu counter. Bila kita dah buat pertimbangan, okey, dari sudut fundamental analysis di bawah tajuk annual report, kita nampak revenue dia positif dan setiap tahun profit dia meningkat. Okey, contohnya kita melihat daripada tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 dan penghujung tahun 2023, di mana annual report dia, di mana keuntungan syarikat tersebut mengalami kenaikan, keuntungan kenaikan. Jadi company ini kita dah boleh masuk kat dalam watchlist kita, boleh kita masuk kat dalam portfolio kita untuk kita follow rapat. Okey. Okey. Sehingga kini di poin ini anda faham ke? Kalau anda faham, boleh komen faham. Kepada mereka yang baru saja bersama-sama dengan saya untuk sesi live pada petang ini, saya ucapkan terima kasih kepada mereka, okey, kerana anda memberikan komitmen yang sangat baik kepada diri anda untuk join bersama-sama dengan saya, okey, bagi sesi wajib setiap minggu dalam program Pit Stop Saham. Okey, terima kasih kepada mereka yang baru saja join kita punya sesi live. Okey, John Guan faham. Yang lain? John Guan tolong follow saya sehingga habis ya. Okey. Kepada newbie-newbie khususnya, okey, saya mengharapkan anda dapat bersama-sama dengan saya sehingga saya habis untuk membuat presentation. Okay. Selepas fundamental analysis, kita akan tengok technical analysis. Kita masih lagi poin nombor 1 ya. Pecahan poin nombor 1 sekarang ni, technical analysis. Okey, apa yang kita nak buat dengan technical analysis? Sekiranya fundamental tadi tu, fundamental analysis, dia sebenarnya menjawab kepada apa counter apa nak beli. Kan? So di bawah tajuk fundamental analysis, dia akan membantu kita untuk mendapatkan counter apa nak beli.
Sekejap sebelum masuk technical analysis ada lagi. Jadi apabila kita dah tahu quarter report, annual report, kita nak dapatkan quarter report dengan annual report ni dekat mana? Tuan-tuan dan puan-puan, jika anda boleh berkongsi jawapan dengan saya, okey, di bawah tajuk fundamental analysis, okey, quarter report dan juga annual report ni nak tengok dekat mana? Mungkin tuan-tuan dan juga puan-puan boleh berkongsi apps apa yang tuan-tuan gunakan untuk membuat analisis dari sudut fundamental analysis. Mungkin boleh berkongsi dengan saya? John Guan KLSS Screener. Okey, lain? Okey. Lain daripada itu, selain daripada KLSS Screener? Malaysia Stock Business. Selain daripada itu? Ada banyak lagi. Yang percuma KLSE Screener, Malaysia Stock Business. Apakah lagi apps yang kita boleh gunakan secara percuma untuk kita membuat analisis fundamental analisis ni? Yang lain hanya 2 orang saja yang berkongsi dengan saya menggunakan apps yang percuma untuk membuat analisis dari segi sudut fundamental. Okey, mungkin ada sedikit gangguan internet sebab sekarang ni di Johor, di tempat saya sekarang ni sedang hujan. Okey, jadi saya memohon maaf sekiranya suara saya mungkin terputus sekejap, mungkin internet kita terputus sekejap. Okey, hanya 2 orang sahaja yang memberi perkongsian kepada saya menggunakan apps KLSE Screener dan juga Malaysia Stock Business untuk mereka membuat kajian saham dari segi sudut fundamental analysis. Investing.com. Okey, jadi terima kasih kepada mereka yang berkongsi dengan saya maklumat iaitu apakah apps yang anda gunakan untuk membuat analisis kajian saham. Okey, kalau saya akan menggunakan saya akan menggunakan 2 sahaja. Saya akan menggunakan tiba-tiba lupa sekejap. Tiba-tiba saya lupa sekejap. Apa saya guna tadi Saya guna Trading View. Sorry, sebelum Trading View saya akan menggunakan Investing.com. Dan yang kedua saya akan menggunakan Trading View. Mungkin ada yang dekat sini menggunakan KLSE Screener, okey, menggunakan apa lagi? Investing.com dan sebagainya semuanya. Jadi kita pelbagaikan kita punya apps yang percuma ni dan kita memanfaatkan sebaik mungkin untuk kita membuat kajian saham dari segi sudut fundamental analysis. Jadi kepada mereka yang newbie di luar sana, okey, untuk apps yang percuma ni bukan kita just buka tengok saja, dia ada kaedahnya, metodnya untuk kita menggunakan apps yang percuma ni. Apakah maklumat yang kita mahukan. Jadi kepada mereka yang newbie, okey, yang nak mahu dibimbing dan juga dipantau, okey, kami di Wealth Academy sangat mengalu-alukan kepada kalian untuk bersama-sama dengan kami, di mana kami memberi komitmen yang sebaiknya untuk membantu anda. Dan memang terbukti kita ada student, okey, yang memang membuat profit alhamdulillah sebulan 2-3 kali, okey, konsisten, dan setiap profit yang dia dapat tu makan beribuan ringgit. Okey, kita pergi poin yang seterusnya iaitu technical analysis. Sekejap gunakan hijau. Kita gunakan warna hijau. Okey. Kalau
fundamental analysis ialah kuantum apa yang kita nak beli dengan menggunakan apps yang percuma tadi kan. Jadi kita akan dapat tahu kuantum apa yang kita nak beli. Sekarang ni di technical analysis dia akan menjawab kepada kita bila nak beli. Okey. Bila kita nak beli atau jual. Jadi dekat sini, okey, di bawah di bawah technical analysis ni, okey, apakah kriteria yang perlu kita pertimbangkan sebelum kita membuat pembelian maupun penjualan. Okey, di sini saya bocorkan rahsia Tuan Nizam Malik yang dia praktiskan, yang saya juga praktiskan. Okey, di mana apabila kita nak membuat kajian saham, kita menggunakan 3 indikator ini sebelum kita membuat pembelian maupun penjualan. Jadi apakah indikator tersebut? Sekejap. Okey. Pertama, indikator yang kita nak tengok adalah moving average. Okey. Yang kedua, Bollinger Band. Dan yang ketiga, kita akan mengkaji MACD. So 3 indikator ini memang saya praktiskan untuk saya membuat pertimbangan sebelum saya membeli sesuatu saham ataupun menjualnya. Jadi, bagaimana ketiga-tiga indikator ini memberi kepada saya ataupun membantu saya untuk membuat keputusan. Kalau nak terangkan satu persatu ni sangat panjang, okey, untuk saya memberi mengulas satu persatu tersebut. Jadi kepada mereka newbie yang di luar sana, adalah penting untuk anda mempunyai sistem. Okey, sistem kita dah ada, okey, dan keduanya anda perlu ada coach dan juga ataupun guru yang dapat membantu anda, yang dapat membimbing anda dalam membuat kajian saham, start daripada bawah, daripada anda keliru sehinggalah anda dapat membina satu keyakinan dalam diri anda sebelum anda membuat pembelian maupun penjualan. Jadi dekat sini kalau tengok pada saya punya perkongsian live pada minggu-minggu yang lepas, okey, pentingnya untuk kita mempunyai 2 benda ni, iaitu sistem dan juga kita kena ada guru. Okey, bila sebut guru, sudah pastilah ia melibatkan satu jumlah modal yang untuk anda laburkan dengan ilmu. Jadi dekat sini mengikut pengalaman saya, beribu ringgit yang saya telah peruntukkan untuk saya pergi ke kelas dan mencari ilmu satu demi satu kelas yang saya pergi, semata-mata untuk memberi validation kepada saya, okey, apa yang saya buat, apa yang saya baca ni adakah betul ataupun tidak. Jadi itu pengalaman saya. Kepada mereka yang sedang memikirkan untuk membuat satu keputusan nak pergi kelas yang mana satu, okey, di sini kami akan menawarkan satu bimbingan dan juga kita mendidik, membimbing anda untuk anda membuat satu keputusan yang betul pada peringkat awal supaya anda tidak seperti saya dahulu mengambil satu tempoh masa yang lama untuk saya faham saham ini. Jadi bila kita dah ada sistem, kita dah ada guru, sekurang-kurangnya tempoh saya 5 tahun ke 6 tahun untuk memahamkan dunia bursa saham Malaysia ni dapat dipendekkan sekurang-kurangnya kan 1 tahun. Itu pentingnya kena ada sistem dan kita kena ada guru. Okey? Dan suka ataupun tak suka, mahu ataupun tak mahu, memang kita kena melaburkan sejumlah wang untuk diri kita mendapatkan sistem dan juga guru yang betul untuk membimbing kita supaya tindakan kita betul di peringkat awal. Dan bila tindakan kita betul daripada peringkat awal, insya-Allah, okey, proses untuk membuat profit tu cepat. Okey? Ini saya punya semalam lah saya buat sedikit
analisis saya sedikit membuat pembacaan apabila saya menerima satu maklum balas daripada student kita bahawa bagaimana nak buat keputusan jika fundamental dia bagus tapi technical dia ke bawah tak bagus. Jadi nak ambil ke tak ambil? Untuk mereka yang newbie mungkin keliru dengan formula, boleh saya katakan formula lah yang saya kongsikan bila saya buat pembacaan semalam. Okey, kepada mereka yang dah tahu mungkin boleh mengambil kesempatan terhadap apa yang saya buat ini, dan mungkin kita saya tak suka nak pada kata condemn, tetapi kita ada perbincangan yang profesional. Jika apa yang saya kongsikan ini ada perbalahan, okey, mungkin anda boleh memberi maklum balas kepada saya untuk membuat penambahbaikan. Baik. Jika sekejap saya buat kotak dulu kalau sudah saya tukar. Okey, kalau FA okey, TA okey, kita boleh beli. Bukan kita boleh terus beli kita ada lagi beberapa consideration yang perlu kita buat, iaitu ni tadi ni. Technical tengok moving average, Bollinger Band, MACD. Okey, apabila FA, TA dah okey, kita boleh beli. Kepada mereka yang newbie mungkin keliru, apa nak kena buat? Betul ke boleh beli? Tetapi orang yang dah ada pengalaman, bila saya nampak fundamental okey, technical okey, saya akan buat pertimbangan untuk membeli dengan membuat trading plan. Bukan sesuka hati je membeli, okey. Kemudian bila dekat loss kita tunggu lagi, kita ada satu perasaan berharap. Nanti saya akan terangkan lagi 5 emosi yang ada kat dalam saham ni kan. Alright. Okey. Bila FA tak okey, TA okey, kita boleh membuat pertimbangan untuk membeli berdasarkan trading plan yang telah kita buat. Berdasarkan kajian saham yang telah kita buat. Seterusnya bila FA tak okey, TA pun tak okey, tak boleh membeli. Dan yang last, FA okey, TA tak okey, kita tidak membeli. Sebab semalam saya mendapat maklum balas salah seorang student kita yang berani bertanya kepada saya. Dia membuat kajian, dia kata, Tuan Hakim, bila saya buat kajian, saya lihat fundamental dia okey, tapi technical dia turun ke bawah. Jadi perlu tak saya membeli? Jadi bila saya buat formula, bila fundamental okey, tapi technical tak okey, di mana harga counter tersebut membuat kejatuhan dan juga kejatuhan, saya tak sarankan dia untuk dia masuk. Ini adalah yang anda nampak sekarang ni, ada 4 formula sifir dekat depan ni, adalah hasil pembacaan saya semalam dan saya come up with this formula. Jika tuan-tuan dan juga puan-puan ataupun follower-follower kita tidak setuju dengan apa yang saya buat ni, mungkin anda boleh membuat penambahbaikan cadangan di ruang komen. Jika setuju, tulis setuju. Jika kata tidak setuju dan ada lagi perkara yang boleh dibuat penambahbaikan, ya silakan tuan-tuan dan juga puan-puan. Kita dekat sini nak belajar. Kita compliment each other, saling bantu-membantu. Kalau tengok dekat sini bila TA okey, kita boleh. Bila TA okey, kita boleh. Bila TA tak okey,
Janganlah ambil. Bila TA tak okey pun tak boleh ambil walaupun fundamental tu bagus. Jadi formula kita kat sini yang kat atas ni, okey, bila kita merujuk fundamental adalah counter apa nak beli fundamental ni, tetapi technical lebih kritikal di mana kita akan membuat keputusan untuk bila kita nak membeli. Okey, setakat ini faham ke? Okey, boleh komen di ruangan komen untuk anda tulis faham. John Kuat, anda betul-betul serius dengan saya kan. Anda betul-betul committed dengan saya sehingga petang. Anda seorang saja yang paling pantas menjawab bila saya bertanyakan apa-apa saja soalan maupun feedback. Okey, tahniah tuan. Follow saya sehingga akhir. Okey, setakat apa yang sekarang ni tuan John Kuat ni, okey, anda salin sahaja maklumat-maklumat yang ada ni, okey. InsyaAllah jika tuan betul-betul serius, okey, boleh berjumpa dengan saya, join kelas kami Premier Saham Mastery, okey, Premier Saham Mastery online, okey, dan insyaAllah saya akan memberi yang terbaik kepada student-student kita, okey, dari segi asas sehinggalah anda mempunyai satu komitmen, mempunyai satu keyakinan apabila anda nak membuat keputusan membeli ataupun menjual. Okey, nak belajar Tuan Nizam. Nanti admin kita akan contact Cik John Guak ni untuk kami dapatkan beberapa maklumat yang untuk kita dapatkan daripada tuan. Okey, iaitu sama ada Cik Jihan maupun Cik Azrina akan contact, mahupun Tuan Nizam sendiri yang akan contact dengan tuan untuk penerangan lebih lanjut mengenai kelas yang kita ada. Okey, selesai untuk poin nombor 1. Kita baru je nak masuk poin nombor 2. Okey. Kita guna warna ungu Jadi poin nombor 2 kita adalah bina pengalaman. Bina pengalaman jual beli. Okey, sebelum tu saya padam dulu Saya padam sekejap. Masih lagi tajuk fundamental dan juga technical analysis ni kan. Okey. Apabila kita dah ada ilmu dalam membuat kajian saham, okey, kepada newbie yang dekat luar sana seperti contoh Encik John Kwan tadi tu, okey, apakah indikator yang perlu ada dalam kajian saham kita? Setelah fundamental dan juga technical analysis, kita akan buat apa tau? Kita akan buat support price. Okey, saya gunakan warna hitam. Okey, kita akan buat support price iaitu SP. Kita akan buat cut loss price CLP. Kemudian kita akan buat cut loss percentage iaitu CL percent. Kalian perasan tak dekat sini? Saya tak cerita untung pun lagi. Saya cerita macam mana kita membuat kajian saham. Okey. First kita akan buat support price, cut loss price, kemudian cut loss percent. Bermakna kita sekarang ni terdedah dengan risiko. Namun risiko tersebut kita merancang. Kita bukan sesuka hati sahaja membuat kajian saham dan kita sesuka hati saja membeli sesuatu saham apabila kita mengalami kerugian dan kita menyalahkan orang lain. Jadi dekat situ saya kongsikan lagi tajuk kajian master saya kan. Okay, risk management and opportunity in investment muamalat perspektif for stock market. Jadi dekat sini pengurusan risiko dan juga peluang. Bila kita dah set up semua benda ni, kita akan buat entry price
iaitu EP, dan kita akan letak target kita, PP. Barulah kita dapat satu strategi bagaimana kita nak mengatur langkah dalam membuat pembelian dan juga penjualan. Bila kita dah start dengan strategi kita, barulah kita boleh membeli. Okey, gitu. So, kepada anda, follower-follower Tuan Nizam Malik, jika faham apa yang saya sampaikan ni, anda boleh komen sekali lagi faham sebelum kita nak masuk ke poin nombor 2. Okey, boleh komen faham dahulu, dan okey, anda juga boleh share jika apa yang saya sampaikan ini dapat memberi manfaat dan juga nilai tambah kepada orang lain. Okey, anda dialu-alukan untuk share kita punya sesi live pada petang ini dengan rakan-rakan kita yang lain. Mana tahu kan kita dapat membuat amal jariah yang orang kata indirectly dengan berkongsikan ilmu kita pada petang ini pada orang lain, dan mereka juga dapat manfaat daripada apa yang kita kongsikan pada petang ini. Okey, poin nombor 1 dah selesai. Kita ada lagi 2 poin. Panjang ni petang ni. Okey, kita guna warna ungu. Poin nombor 2. Okey. Bina pengalaman jual beli saham. Jadikan kepada mereka yang baru sahaja nak berkecimpung dalam dunia pelaburan ini kan, apa yang saya boleh nasihatkan kepada anda adalah, okay, start small but grow big. Jangan baru sahaja join mana-mana kelas ataupun anda nak mencuba sendiri dengan satu jumlah yang besar. Okey, katakanlah anda menggunakan duit simpanan anda sendiri, okey, dengan jumlah yang besar, katalah 30,000, dengan andaian di mana anda membuat satu kesimpulan yang tak structured, yang kaunter anda beli tersebut boleh pergi. Jadi kan, mulakan dengan satu jumlah yang kecil, dan jumlah yang kecil ni kita membina keyakinan kita, dan kita pun start dengan sikit dan kita grow dengan baik. Kerana itu pentingnya langkah pertama dalam kita melibatkan diri dalam dunia saham adalah langkah yang betul, supaya langkah yang kedua, ketiga, keempat, okey, kita dapat membina keyakinan. Mungkin langkah ketujuh kita jatuh sikit. Kerana itu sekejap kita kena berhenti dan membuat muhasabah diri, membuat orang kata restructure balik strategi kita, di mana kesilapan yang kita telah lakukan, dan kita membuat penambahbaikan. Jadi itu penting, kita memulakan dengan modal yang kecil dan kita grow big. Jadi pengalaman saya, saya mulakan hanya dengan RM3,000 sahaja. Duit lebihan daripada PTPTN saya. Kemudian dalam masa 3 bulan, 4 bulan, saya punya duit RM3,000 tu berkembang sehingga 138%, saya dapat RM8,000. Okey, kemudian saya cuba lagi saham yang lebih baik, saya dapat lebih kurang dalam RM20,000. Kemudian RM30,000, kemudian RM50,000, RM80,000 dan sebagainya semuanya. Dan saya mengalami kejatuhan yang sangat teruk di awal pandemik. Kerana apa? Kerana saya masih lagi mentah, masih lagi baru, tak faham dengan cycle ekonomi. Okay? Namun begitu, sehingga hari ini saya masih lagi di Bursa Malaysia. Nampak tak dekat sini bagaimana pengalaman itu mengajar. Jadi saya nak berkongsi sedikit dengan follower-follower kita, bakal-bakal student kita di Facebook page Tuan Nizam Malik ni. Okay, mulakan dengan duit yang kecil dan start growth. Okay, start growth bermula dengan langkah yang betul, sistem yang betul, guru yang betul, di mana kami di Well Academy akan membantu anda dan juga membimbing anda untuk memulakan langkah yang betul. Saya, Tuan Hakim dan juga Tuan Nizam Malik, insya-Allah akan memberikan komitmen yang terbaik untuk membantu anda dalam membina keyakinan dalam trading di Bursa Malaysia. Okey, kita pergi poin yang kedua.
Saya pun tadi dah cerita pengalaman saya kan, bagaimana saya memulakan trading saya di Bursa Malaysia. Okey, saya ambil analogi beginilah. Kawan saya ni, dia adalah seorang pilot. Dia nak jadi pilot. Okey, pilot yang membawa kapal terbang industri. Jadi, sebelum dia mendapat lesen untuk membawa kapal terbang industri, maksud saya kapal terbang yang membawa penumpang, okey, dia kena melalui satu kelas, sama ada kelas simulasi dan juga real, di mana 100 jam kot yang dia perlu lalui, okey, untuk membawa kapal terbang ini. Cukup saja jam yang dia dapat, dia akan melalui beberapa examination dan juga akan ditauliahkan lesen untuk membawa kapal terbang. Jadi kan kenapa dia didedahkan dengan simulasi dan juga real kapal terbang sebelum dibenarkan mendapat lesen? Jadi dekat sini adalah untuk memberi peluang kepada kita untuk memahami semua perkara-perkara yang perlu, sama ada direct dan juga indirectly, dengan apa yang kita buat, terutama sekali di Bursa Malaysia. Apakah news? Apakah indikator? Apakah instrumen lain? Apakah perkara-perkara lain yang memberi impact kepada kita punya pergerakan harga di Bursa Malaysia? Dan bila kita memahami dengan setiap instrumen-instrumen yang berlaku di sekeliling kita ni, kita dapat membuat satu keputusan. Kalau tuan-tuan juga dan juga puan-puan pernah mendengar price, discount, everything, itu bermaknanya kita telah mengambil semua perkara yang ada dalam apa yang berlaku di Bursa Malaysia ni untuk kita membuat satu keputusan. Jadi, kepada newbie-newbie di luar sana, anda perlukan masa untuk anda memahami semua perkara ini. Okey, jika anda go through seorang-seorang, dia sangat mengambil masa yang lama dan juga anda mungkin berasa keliru, okey, sebab menerima banyak sangat informasi. Kerana itu pentingnya kita kena ada guru, kita kena ada coach, dan itulah proses yang saya telah lalui sebelum ini. Untuk menyingkatkan masa saya kena cari seorang guru yang dapat membantu saya mengesahkan kajian-kajian saya supaya apa yang saya buat pada peringkat pertama saya faham. Okey. Jadi point kat sini saya terangkan tadi ya, iaitu simulasi. Kejap, kita guna warna apa pula tadi? Biru, kita guna warna biru juga. Kita guna warna biru. Okey. Membina pengalaman ni kita menggunakan simulasi lah. Simulasi, okey, individu atau pemuda yang mahu ambil lesen. Lesen apa? Lesen kapal terbang. Selain daripada lesen kapal terbang, saya boleh ambil pengalaman saya. Kita sebelum kita nak pergi JPJ, bawa kereta nak dapatkan lesen kan, saya memang menggunakan kenderaan arwah abah saya itu. Saya praktis terlebih dahulu diam-diam kan, sebab saya nak familiar dengan cara nak masuk manual tu kan. Saya masih lagi boleh bawa kereta manual ya. Ada orang zaman sekarang dah tak boleh lah, walaupun dia muda, untuk bawa kereta manual. Jadi kenapa saya membawa kereta manual? Arwah abah saya bawa sebab saya nak fahamkan sistem. Saya nak fahamkan apa yang perlu dilalui apabila saya berhadapan dengan JPJ untuk dapat lesen dengan cepat dan juga mudah tanpa ambil 2-3 kali kan. Jadi saya ambil simulasi dekat sini. Individu ataupun pemuda yang mahu nak ambil lesen. Lesen apa? Lesen kapal terbang, kereta. Jadi, apa yang anda kena buat sebagai newbie-newbie kat luar ni? Kenapa yang anda perlu buat? Jadi, bukalah KL Screener, investing.com tadi tu. Okay? Apa saja apps yang percuma dekat luar sana tu. Cuba dahulu untuk anda familiar dengan bagaimana kita nak mendapatkan counter yang baik. Okey, saya percaya anda akan berhadapan dengan pelbagai kekeliruan.
Okey, sampai satu tahap anda dah tak boleh nak pergi, di situlah waktu yang terbaik untuk anda mencari seorang guru seperti saya dan juga Tuan Nizam Malik untuk kami bantu anda memendekkan proses tersebut dan anda dapat memahami Bursa Malaysia dan juga kajian saham dengan lebih mudah, cepat dan tepat. Okey. Tadi saya ada baca saya dah buka CDS account tapi rasa takut. Sebab takut apa? Sebab takut rugi kan. Jadi permulaan saya dulu pun macam tu juga. Letak duit 2-3 ribu, duit ni boleh jadi ke? Percaya saya beli satu saham dulu di peringkat awal. Saya bertahan 6 bulan tu, okay. Kejap turun, kejap naik, kejap turun, rugi semuanya kan. Tapi saya tak lagi menjual saham yang saya beli tersebut. Sebab saya ada satu ilmu masa tu, okay, saya kata saya biar dia kan. Jadi perasaan takut tu mestilah takut. Duit PTPTN yang saya last belajar dulu kan, orang lain duk enjoy beli apa benda, saya simpan untuk membuat pelaburan di Bursa Malaysia. Dan akhirnya saya dapat 138%, lebih kurang dalam 6 bulan, 7 bulan macam tu, dapat 8,000. Kan? Jadi rasa takut nak tekan, betul ke ni? Betul ke ni? Aku tekan ni betul ke unit ni kan? Sebab itu saya sendiri, saya duduk dekat mana? Saya duduk dekat Melaka Security M+ ni, branch Ipoh. Saya duduk dekat pejabat diorang. Kalau saya tak faham, saya terus tanya direct dengan mereka. Sebab kebetulan masa tu saya baru je habis fresh graduate daripada Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Jadi saya tengah mencari pekerjaan. Jadi saya tak ada rushing time. Okay, saya duduk, apa-apa yang saya tak faham, reminder saya dekat, saya terus jumpa, bukan kontak telefon tak ya. Saya terus jumpa, saya kata, sir, can you help me how to sorting my queue for this price, and then is it, I just want to ask the confirmation, betul tak apa saya buat ni? Dia akan guide, insyaAllah dia akan guide. Okay. Jadi kan, perasaan mencari pengalaman ni, terutama kepada newbie-newbie ni, kita akan ada satu perasaan, ada 5 perasaan. Kejap saya tukar warna dulu. Ada 5 perasaan. Pertama, perasaan apa yang kita ada? Selalu kita akan lalui sebagai newbie ni. Okey. Takut. 2, teruja. 3, tamak. 4, cemburu. Oh, saya ingatkan bercinta je boleh cemburu. Rupanya dekat dalam dalam Bursa Malaysia ni pun ada cemburu Okey. Dan yang kelima adalah terikut-ikut. Percayalah, bila kita melibatkan diri dalam Bursa Malaysia, emosi kita adalah satu indikator yang memberi peranan yang sangat besar. Okey, saya ambil contoh Contoh dekat sini, tamak. Okey, tamak Bila kita dah buat trading plan, kita masuk pada satu harga untuk sesuatu kaunter yang telah kita beli dan kita dah letak satu target untuk kita jual. Apabila sampai satu target, bila kita nak jual, kita cakap, oh saham ni boleh pergi lagi. Siapakah kita yang nak menentukan saham tadi tu boleh pergi lagi? Melainkan jika kita mempunyai kajian yang sangat baik, saya akan benarkan untuk anda pegang lagi kaunter ni. Maknanya kita friend to the trend line kan. Ada orang dia tamak. Okay, saya pernah masa tu saya masih lagi muda, sekarang pun saya muda, masih lagi baru dalam bidang dunia pelaburan Bursa Malaysia ni. Ada orang tu letak dalam 300,000 dan dia dapat untung 1 juta. Okay, bagi kami yang masih lagi newbie ni, 1 juta is enough for me. Tapi bagi dia tak cukup. Okay, disebabkan sikap tamak dia ni tadi, okay, dah pergi 1 juta, akhirnya saham dia terus turun sehingga modal dia hanya tinggal 15,000. Okay, saya bercakap mengenai pengalaman saya yang saya lalui pada awal penglibatan saya dalam Bursa Malaysia. Jadi dekat sini salah satu sikap yang memberi impact kepada kita, emosi adalah tamak. Okay,
takut untuk permulaan tu, sikap takut tu ya, kita nak takut, nak tekan butang buy ni, kita kena masuk unit kan. Kemudian unit ni tiba-tiba kita masukkan kita punya password, confirmation tak match. Lagi ni, kenapa ni? Masa tu duit aku hilang lah ke ni, tak match. Saya tanya pada Remizer, memang tak match sebab kita tunggu belah kiri. Maknanya saya tengah queue harga, saya bukan tunggu belah kanan untuk terus match. Jadi itu proses kita takut, kita teruja, tamak, cemburu dan juga terikut-ikut. Okey, sikap terikut-ikut ni adalah nak buy call. Okey, orang suka dengan buy call, terikut-ikut dengan buy call. Bila kita tidak ada satu kajian saham yang baik, okey, bila kita terikut-ikut dengan orang, kita tak tahu pun dia ni punya trading plan macam mana. Okey, mungkin bila dia buat satu buy call, okey, mungkin dia sedang nak menjual, kita baru nak membeli. Dia dah untung, kemudian harga saham turun, kita pula kajian saham kita tak berapa nak mantap, menyebabkan kita tersalah masuk harga dan mengalami kerugian. Kalau kita disiplin dengan kita punya trading plan, yes, mungkin pada masa tu kita dah cut loss. Tapi kalau ada sikap sikap mana ni? Hope, harapan, patut ada satu lagi sikap, harapan. Okey, kalau kena dah cut loss, kita akan jual. Kita kena disiplin walaupun kita alamak aku dah rugi kan. Kena juga menjual. Jika tak disiplin, modal yang kita ada tu mungkin akan terus kurang dan sehingga mungkin boleh kosong. Okey? Dan kerana itu, kerana kita mengharap, kita ada harapan, oh saham ni turun sekejap kot, kadang esok-esok naik lah. Kalau esok-esok naik, kalau dia terus turun, terutama sekali saham-saham yang checklist. Kepada mereka yang masih lagi newbie, okey, mungkin anda tidak dapat membuat penilaian yang baik sama ada saham itu bagus ataupun tidak. Tadi formula saya dah bagi kan? Formula ni saya keluarkan bila saya dapat maklum balas daripada student semalam, dan saya create formula ni pagi tadi. Okey, poin kedua dah habis. Sehingga poin sekarang ni, adakah anda faham? Okey, boleh komen faham sebelum kita pergi poin yang ketiga. Tuan Guan tadi tu, saya berharap anda berada dengan saya lagi sehingga habis. Puan Mahizan Mat Yusof, share lah sikit Puan Mahizan. Untung dah banyak kan. Saya nampak Puan punya untung. Share lah dengan kita punya follower Tuan Rizal Malik. Terutama sekali follower kita yang bukan follower, newbie kat luar sana tu yang baru join kita. Puan, seorang apa ni? Boleh saya sebut seorang apa ni kan? Mungkin Puan kalau tak keberatan, mungkin Puan boleh share Puan punya pengalaman dekat sini. Share lah sikit, saya dapat untung berapa-berapa kan. Saya tak boleh cerita sebab itu adalah PNC. Tapi Puan Mahizan kita ni salah seorang student kita yang memang secara diam-diam buat duit. Sebab saya dah buat press conference dengan dia ni kan. Okay. Tuan Jaguan faham. So sekarang ni kita akan pergi poin ketiga. Okay, kita ambil warna ungu lagi. Emosi. Ini poin nombor 3 ni adalah rentetan daripada poin nombor 2 tadi lah ya. Okay, bila kita ada satu dia adalah indikator. Indikator tu. Tak apalah, saya tulis semula. Okay. Kita ambil warna hijau. Okay. Emosi ni, okay. Emosi ni ada 5 ataupun 6 lah, lebih macam tu kan. Okay. Kita ambil warna merah kat sini. Okay. Takut, berharap, ataupun harapan lah. Okay. Kemudian
tamak, cemburu, okey. Kemudian terikut-ikut. Okey. Apabila kita mengaitkan emosi kita dengan keadaan yang sedang berlaku di sekeliling kita. Saya masih lagi ingat dengan kata-kata Irfan Khairi bila saya di universiti dulu. Kata-kata Irfan Khairi ni, okey, saya cantik yang saya ingat. Jika salah saya minta maaf sangat, tapi saya masih lagi ingat masa tahun ketiga saya di universiti sebab saya di faculty business. Okey. Dia mention, kita guna warna hitam. Okey. Dia mention di saat ada masalah di situ ada peluang. Jadi bagaimana kita nak mengaitkan setelah emosi kita ni dengan peluang yang ada? Saya ambil contoh yang terbaru ni. Apabila kes COVID meningkat, apakah counter-counter yang naik? Mungkin anda boleh share sekejap sementara saya nak baca komen ni. Okey, saham ini daripada Kasturi Indah, saham ni untung itu rezeki, rugi itu pasti. Saya dah melaluinya. Tuan, saya sangat-sangat setuju dengan tuan. Betul lah tu. Saham ni untung itu rezeki, rugi itu pasti. Saya dah melaluinya. Kerana itu kajian saya, risk management and opportunity in investment muamalat perspektif for stock market. Jadi counter ataupun saham yang saya nak laburkan ni, saya perlu membuat kajian saham di mana saya kena menguruskan risiko yang sanggup saya dapat untuk saya memperoleh keuntungan ataupun profit yang saya mahukan. Jadi risiko kerugian itu dah memang ada. Bagaimana je kita nak menguruskan risiko tersebut dengan kita nak mendapat profit yang kita mahukan. Jadi pemilihan counter tu sangat penting apabila kita nak membuat analisis dari segi fundamental dan juga teknikal. Di situ nanti anda akan nampak peluang sama ada boleh ataupun tidak untuk anda menekan butang buy ataupun sell dekat situ. Okey, saya perlukan maklum balas daripada anda. Okey, dengan keadaan yang baru-baru ni berlaku iaitu kes COVID mula meningkat. Okey, apakah counter yang ataupun sektor industri yang terkesan positif daripada peningkatan kes COVID? Industri apa? Mungkin anda boleh komen dan juga memberi feedback kepada saya di ruangan komen. Mungkin anda boleh memberi maklum balas kepada saya kes peningkatan COVID yang baru-baru berlaku ini apakah? Terima kasih Kasturi Indah, Tok Glove, saya tak sebut ya, puan yang sebutkan, tuan ke? Yes. Okey, Kasturi Indah. Jadi apabila berlakunya sesuatu masalah, cabaran ke apa ke, di situ ada peluang. Saya nak bagi sedikit tips kat sini. Tahun depan kita ada dua perayaan, CNY dan juga Raya Aidilfitri bagi yang Muslim. Bagi yang Muslim, untuk perayaan Aidilfitri, rasa-rasanya lah counter ataupun sektor apa yang dapat impact kepada kita? Industri kesihatan, ya. Terlampau general ya, Puan Zaliha. Okey, John Guap pelancongan, ya. Saya nak mengaitkan sini Tuan John Guap, bila kita berlaku satu musibah ya, apabila kes COVID meningkat, sektor yang terlibat adalah sektor kesihatan. Jadi bila kita tekan sektor kesihatan, okey, kita akan nampak akan keluar list seperti yang Tuan
Tuan Kasturi Indah ni Top Glove. Jadi bila keluar Top Glove, okay, fundamental okay, technical okay, kita ambil peluang. Saya ambil contoh ya. Top Glove ni kawan saya namanya Aidil Shukri. Okay, dia ambil saham ni apabila berlakunya kes COVID pada tahun 2019. Okay, di mana dengan pengalaman yang dia ada dan juga ilmu yang dia ada, dia letak sejumlah wang untuk counter Top Glove ni, dan alhamdulillah counter Top Glove ni naik sehingga 400%. Jadi sekarang ni apa yang perlu kita buat, tanggungjawab kita sebagai seorang newbie adalah mencari ilmu. Itu sudah pasti. Kepada mereka yang dah ada pengalaman seperti Kasturi Indah ni tadi ni, okay, perayaan tahun depan, apa yang kita nak buat untuk tahun ini? Adakah counter tersebut sedang memberi satu signal teknikal untuk kita bersedia dan keadaan saham tu mungkin sedang, kan? Dan kita pun mengambil satu preparation untuk mendapat kesempatan. Kita dah nampak pengiraan risk rendah tapi dia punya profit tinggi. Kalau sekiranya dia pergi ke atas, okay, dia pergi, kita dapat profit yang baik. Kalau jika dia pecah ke bawah, okay, itulah pentingnya kenyan saham. Jika pecah ke bawah, kita kena disiplin dengan kita punya trading plan. Jadi, okay, ini adalah topik point kita yang terakhir, emosi kita, okay, untuk kita kaitkan emosi yang kita ada tadi ni dengan peluang yang kita ada di saat suatu masalah. Tadi saya nampak ada komen dekat sini, pelancongan kena detailkan lagi. Pelancongan tu apa sektor pelancongan? Kalau pelancongan, kalau COVID tutup kan, jadi sudah pasti saya rasa counter yang melibatkan dengan pelancongan akan mengalami kejatuhan. Jadi kita nakkan masalah yang berlaku tu dia memberi impact yang positif. Okay, terima kasih kepada mereka yang baru saja join sesi live kita pada petang ni. Kita ada buat recording kepada mereka yang terlepas daripada awal saya punya sesi sharing. Anda mungkin anda boleh menonton semula sesi live ni di FB page Tuan Nizam Malik. Okay, tekan dia punya FB page dan cari video, tekan video, nanti tuan-puan akan nampak saya punya sesi live pada petang ini dan juga sesi live yang lepas-lepas. Okay. Saya nampak komen daripada mana tadi mana tadi? Saya nampak tadi. Mana? Kasturi Indah. Saham ini bukan, saya nampak ada siapa tadi bagi komen. Okay. Selain itu, dalam bawah tajuk kawal emosi ni, kita ditakutkan. Cik Goh tadi kan? Sorry, saya sebut. Mana tadi? Tuan Goh tadi tu. Okay, apabila kita mengalami ketakutan, takut, tak confident kan. Saya dulu, apa yang saya buat adalah kita guna warna biru. Okay, kita kena cari kawan-kawan atau circle yang sama minat mengenai saham. Okay, so kenapa saya galakkan anda untuk mempunyai circle yang betul, supaya bila anda berkongsi maklumat, anda tak kena condemn. Mudah je, kita cari orang yang sehaluan, sependapat dengan kita, mempunyai minat yang sama dengan kita, walaupun pada peringkat awal tu macam blur-blur, sama macam macam yang saya lalui dahulu, tetapi bila kita ada satu circle yang betul, insya-Allah dia punya permulaan tu dan seterusnya akan naik ke atas anda punya keyakinan tu. So kepada mereka yang newbie dekat dalam ni, start dengan mencari circle dan juga kawan-kawan
yang mempunyai pendapat yang sama. Jadi kepada kepada student-student kita yang dah memang join ni, kita memang ada group khas untuk mereka menghantar. Okey, tadi ada berlaku sedikit gangguan internet. Okey, kami di Well Academy ni memang kami ada satu page di mana student-student kita akan duduk di situ dan masing-masing membuat kajian saham, dan dalam kalangan student-student kita juga akan membantu memberi komen ataupun pandangan, okey, di mana kita mewujudkan satu environment yang baik supaya mereka membina keyakinan. Jadi kami di sini sudah pun menawarkan satu platform yang betul untuk membantu anda. Kami di sini, saya, Tuan Hakim dan juga Tuan Nizam Malik akan membantu anda untuk membimbing anda bila anda berada dalam circle yang betul, kawan-kawan yang betul. Kajian saham anda akan lebih cepat untuk membuat pengesahan dan anda mempunyai keyakinan yang lebih baik daripada orang lain yang membuat kajian saham sendiri. Jadi pentingnya anda mempunyai circle seperti Premier Saham Mastery yang kami wujudkan di page kami khas kepada mereka yang join kelas kami. Kami ada satu kumpulan circle yang betul. Okey. Alright, kita dah pun berada di penghujung, hampir-hampir penghujung kita punya live kita. Jadi dekat sini saya perlukan feedback daripada follower-follower kita, kepada student-student kita yang ada dekat dalam ni, untuk memberi komen sama ada anda faham dengan apa yang saya sampaikan pada petang ini. Okey, anda boleh komen faham. Okey, tadi ada saya nampak Sam Ketio Hartanah. Okey, solar. Okey, tadi saya nampak ada construction. Okey, sebagai seorang trainer, bila anda nak sebagai newbie, apabila anda nak mencari guru yang boleh membimbing anda, guru tersebut ataupun coach tersebut pun memang trade di Bursa Malaysia. So tadi saya dapat ada satu komen dekat sini kata stock construction. Ya, saya sekarang ni memang ada dekat dalam salah satu counter di bawah sektor construction. Saya tak boleh cerita, buy call. Sebab kenapa? Sebab 3 tanda anda tak sesuai menjadi seorang pelabur atau trader saham ni adalah anda suka follow buy call. Jadi saya takkan practice buy call. Counter apa yang saya beli, okey, saya cuma ceritakan sektor yang memberi impact okey adalah sektor construction. Okey, kepada anda yang sana 3 tanda tak sesuai menjadi seorang pelabur dan juga trader saham. Okey, anda suka follow buy call, anda tak tahu cara buat kajian saham anda sendiri dan sentiasa berfikiran negatif. Jadi, jika anda mempunyai 3 kriteria ini, anda mungkinlah boleh mempertimbangkan diri anda untuk mencari pilihan lain ataupun platform lain untuk melabur seperti ASB, Unit Trust dan sebagainya lah ya. Tuan Nizam tak ada buat kelas face to face ke Tuan? Okey, alhamdulillah faham untuk petang ini Tuan Nizam. Okey, untuk pemakluman, saya bukan Tuan Nizam, saya Tuan Hakim. Mungkin dekat sini kata muka saya sama dengan dia kan. Okey, saya Tuan Hakim ya. Kasturi Indah, saya Tuan Hakim. Tuan Nizam ada dekat dalam tapi dia tengah buat kerja. Okey, saya nak menjawab kepada soalan tadi. Tuan Nizam tak ada buat kelas face to face ke Tuan? Okey, sekejap. Sebelum saya nak menjawab soalan tersebut kan, saya nak berkongsikan apa yang kita dah buat selepas PKP. Okey, bila PKP kita tak boleh nak keluar kan. Jadi kita di Well Academy ni di bawah penyeliaan kepimpinan Tuan Nizam Malik, di mana Tuan Nizam Malik banyak menganjurkan kelas-kelas online. Jadi sekarang ni kita banyak sangat membuat kelas online, iaitu Newbie Saham Mastery Online. Memang kita fokuskan kepada newbie-newbie yang di luar sana yang berminat untuk menceburkan diri dalam bidang pelaburan Bursa Malaysia ni. Kami adalah platform yang terbaik untuk membantu anda, okey, membimbing anda daripada peringkat asas hinggalah anda membina keyakinan dalam trading di Bursa Malaysia. Dan pada masa ini Tuan Nizam Malik memang banyak menggunakan platform medium online untuk menyampaikan ilmu. Tetapi soalan pun dah datang kat sini tadi daripada Kasturi Indah, Tuan Nizam tak ada buat kelas face to face ke? Okey, di sini saya terus nak buat promosi.
kita ada membuat kelas Newbie Saham Mastery Live Event. Okey. Saya gunakan warna merah ya. Newbie Saham Mastery Live Event. So, untuk julung-julung kalinya, saya dan juga Tuan Nizam Malik dan juga tim Saham Mastery akan membuat kelas secara face to face, dan kami punya kelas khusus kepada mereka yang newbie. Okay, di mana mereka newbie-newbie ni adalah orang baru fresh untuk berkecimpung dalam bursa Malaysia. Okay, inilah waktunya yang terbaik untuk anda berjumpa dengan kami untuk kelas newbie saham, bukan kelas, program Newbie Saham Mastery Live Event, iaitu dia punya akronim dia NSMLE. Di mana program ini akan berlangsung pada 3 pada 3 Februari 2024, di mana di Johor Bahru. Di Johor Bahru, Hotel Amansari Nusa Jaya. Okey. So, ini adalah satu-satunya program selepas pandemik yang kami rancangkan untuk kita membuat program secara face to face. Okey, di mana program ini adalah Newbie Saham Mastery Live Event ataupun kita panggil NSMLE. Okey, di mana program ini akan berlangsung pada 3 Februari 2024, okey, di Johor Bahru, Hotel Amansari Nusa Jaya. Okey, di mana harga yang kami tawarkan untuk program Newbie Saham Mastery Live Event ni hanya RM27 sahaja. Okey, RM20 sahaja sehingga hujung bulan ini. Okey, 31 Disember. Okay, kepada mereka yang nak join kita punya sesi Newbie Saham Mastery Live Event ni, boleh komen nak sekarang, dan Tuan Nizam mahupun admin kita Cik Jihan dan juga Cik Azrina akan melayani anda untuk mendapatkan beberapa maklumat di mana jika anda serius untuk anda join kelas kami, okay, maklumat anda akan anda dilayani oleh admin kita sebentar nanti. Okey, sebelum itu saya nak baca komen. Daripada Kasturi Indah sudah menjawab ya, Tuan Nizam tak ada buat kelas ke? Ada, pada 3 Februari 2024 tahun hadapan. Okey, kelas hanya RM27 sahaja dan harga ini valid sehingga 31 Disember. Okey. Sem Ketio, ya tahu saya kena tu ni. Okey. Sebab banyak yang confused kot. Kata saya ni sama dengan Tuan Nizam kan. Okey. Kemudian ada lagi tak komen. Lin kekasih, saya berminat masuk kelas Tuan Nizam dah lama.
masuk kelas Tuan Nizam memang bagus, cuma nak melabur je belum lagi. Link kekasih. Okey, dah lama join kelas kami dan kami memang terbuktikan mampu untuk membimbing dan juga mendidik newbie-newbie di luar sana. Cuma kita kena jumpa kot Puan. Mungkin Puan boleh datang dengan program kita dan kita akan berbincang depan-depan nanti apa sebenarnya masalah Puan. Okey. Face to face ni ada tak cara nak buy and sell M+ seperti Tuan Yusri ajar? Tak ada. Okey. Kepada Tuan Jong Kuan ni kita lebih kepada asas sahaja. Okey. Asas sahaja apa yang kami nak sampaikan nanti. Buat masa ni kami kena rahsiakan. Hanya Tuan Nizam Malik je yang tahu apa yang dia nak sampaikan nanti pada program tersebut. Okey. Ada lagi tak? Saya nak ikut kelas ni. Okey, Kasturi Indah, saya nak ikut kelas ini. InsyaAllah nanti link kasih nak sekarang. Okey, kepada mereka yang nak ni nanti, InsyaAllah admin akan layani anda untuk mendapatkan beberapa informasi. InsyaAllah. Mahizan Mak Yusof, sebelum ni dah join NSMO. Boleh lagi ke nak join Tuan Hakim? Okey, Puan Mahizan sebenarnya dah hebat dah sebenarnya. Okey, sebenarnya untuk program NSMELE ni, okey, program live event ni kepada mereka yang kami khususkan newbie-newbie sahaja. Untuk mereka yang ada pengalaman ni, Puan Mahizan, insya-Allah nanti Tuan Nizam dan juga saya akan mengadakan beberapa program lanjutan. Okey, untuk program sekarang ni kita dah ada newbie saham mastery online kan. Akan ada lagi pula program-program lain. Okey, di mana jika program tersebut Puan rasa sesuai, Puan masuk dan join, insyaAllah kita akan bantu Puan untuk create lagi banyak kekayaan. Okey, kepada newbie-newbie sahaja program ni dikhususkan kepada mereka. Okey. Mahizan Mak Yusof. Oh, okey. Puan Mahizan ni dah kaya dah ni. Kan? Dah ada track record yang baik, dah ada confidence level yang bagus bila nak buat trading ni kan. Teruskan Puan dengan apa yang dah Puan lakukan. Jadi sekarang ni kepada mereka yang nak, insyaAllah kami akan melayani anda secepat yang mungkin daripada Cik Jihan dan juga Cik Azrina. Okay, kepada mereka yang masih lagi memikirkan nak ke tak nak semuanya kan, okay, tetapi berminat kepada mereka yang berminat tetapi masih lagi memikirkan untuk buat keputusan. Okay, sama ada anda nak belajar sendiri maupun anda nak mencari sejumlah modal untuk join kelas kami, program kami, anda tetap dalam konsep nak belajar. Okay, jadi dekat sini kepada mereka yang nampak peluang, grab that opportunity as soon as possible. Kepada mereka yang masih lagi nak mengumpul modal, kumpul. Okay, dan bila kita tawarkan program-program yang baru, yang khusus ni kepada newbie-newbie di luar sana, bila kami tawarkan program tersebut, anda dah pun ready. Jadi dekat sini kepada yang nak, insyaAllah kami akan deal terus dengan anda. Kepada mereka yang masih lagi berbelah bahagi, okay, tetapi berminat, okay, anda sama ada anda nak belajar sendiri maupun anda nak belajar berguru dengan kami, anda tetap belajar. Cuma saya rasa saya punya cadangan bagi peluang pada diri anda untuk mengumpul modal. Kalau tengok live saya yang minggu lepas, saya ada kongsikan bagaimana nak mencari modal tambahan untuk kita membuat pelaburan maupun kita nak pergi join mana-mana kelas, okay, yang ada dekat Malaysia ni. Okay. Kepada mereka yang baru saja join nak tadi tu, insyaAllah saya, Tuan Hakim dan juga Tuan Nizam akan membimbing anda, okay, membantu anda sebaik mungkin, semaksimum, serius yang mungkin untuk anda, asalkan anda berlapang dada dan kosongkan gelas untuk anda menerima ilmu. Okay? Dan bagi peluang pada diri anda selepas join program kami, bagi peluang diri anda untuk belajar membuat kajian saham dan mula dengan start small, growth big. InsyaAllah dia adalah satu proses. Jika orang lain boleh membuat profit secara konsisten seperti Puan Mahizan, Tuan Yusri, okay, di Bursa Malaysia, kenapa tidak kita? Kenapa tidak anda? Kenapa tidak saya? Dan saya pun alhamdulillah memang ada sedikit keuntungan yang saya yang saya laburkan
pada 3 minggu yang lepas dah pun mencapai 5%. Counter apa? Saya tak boleh nak bagi buy call, sebab bila bagi buy call ni, ciri-ciri orang yang nak terima buy call ni adalah ciri orang yang tak sesuai untuk libatkan diri dalam Bursa Malaysia. Saya rasa sampai itu sahaja perkongsian saya pada minggu ini, iaitu tajuk kita adalah bila nak tekan butang buy dan juga sell. Okey, dan kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Okey, pada minggu hadapan, hari yang sama, hari Rabu, insya-Allah, jika tidak ada arang melintang, setiap Rabu, setiap minggu pada pukul 3 petang saya akan membuat sesi live untuk berkongsi ilmu kepada anda, untuk berkongsi pengalaman saya dalam Bursa Malaysia ni kepada anda, dan jika ianya baik, okey, anda boleh mengambil kesempatan. Okey, sehingga sebelum saya menamatkan saya punya live pada petang ini, mungkin apa yang saya sampaikan ini dapat memberi manfaat dan juga nilai tambah kepada orang lain. Okey, mungkin anda boleh tekan butang share. Okey, share dekat kawan-kawan anda. Okey, mana tahu okey mereka yang sedang mencari satu platform untuk membuat pendapatan sampingan. Okey, jadi perkongsian saya ini dapat memberi manfaat kepada mereka. Okey, memberi nilai tambah kepada mereka untuk mereka mungkin menceburkan diri dalam dunia bursa saham ni, bursa Malaysia, okey, pada masa hadapan. Okey, sampai sini saja saya punya live perkongsian saya. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Jadilah kita seorang trader yang berilmu, okey, berusaha, dan akhir sekali kita mencapai kejayaan pada masa hadapan. Okey, sehingga berjumpa lagi pada minggu hadapan. Bye bye. Assalamualaikum.